أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح لنا طريق رزقنا فهم النبي اللهم افتح لنا طريق رزقنا فهم النبي Allahumma tahlina qariban razaqna fahaman nabiyyi. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, khususnya Tuan Bilal, Tuan Imam, ahli tangkuasa Masjid Nurul Hidayah Pekan Bungawan, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah kurnianya, maka kita dapat berjumpa pada petang ini insya-Allah dalam kuliah kita. Dan malam ni saya akan bawa berkaitan dengan korban. Tak lama lagi kita akan korban, sebab rata-rata masjid yang saya pergi, surau yang saya pergi setakat ini, banyak sudah saya bincang berkaitan dengan korban ini. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang apa yang kita lakukan itu ada sedikit kelainan lah, ada sedikit yang tak berapa ngam dengan ibadah korban itu. Jadi sehingga hari raya korban ini, mana-mana masjid pun kita akan bincang, saya akan bincang berkaitan dengan ibadah korban. Begitu juga pada malam inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ini surah Al-Kautsar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu kerjakanlah solat, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Jadi ayat ini dijadikan dalil. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahawa korban itu pada asasnya, walaupun ianya sunat muakkad, iaitu satu sunat yang sangat dituntut untuk kita melakukannya, tetapi para ulama meletakkan bahawa hukum korban ini adalah makruh. Makruh jikalau tidak melakukannya. Sesiapa yang tidak melakukannya, maka makruh bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, tetapi tidak melakukan ibadah korban ini. Antara ulama meletakkan bahawa hukumnya makruh. Kalau tak melakukannya, kalau melakukannya adalah dianya merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad iaitu sunat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini melakukan perkara ini, melakukan ibadah korban ini. Kita lihat dulu apa maksud korban. Apa maksud korban ini? Apa maksud istilah korban? Istilah korban ini ialah hampir. Istilah korban ini ialah hampir, iaitu usaha kita untuk menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk menghampiri Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang diterangkan, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Di Sebalik Tabir Kematian. Salah seorang ahli sufi, sewaktu dia hampir kepada kematiannya, sakaratul maut, dia menangis. Apabila ditanya, ini cerita ini, kisah ini dalam kitab Imam Ghazali. Apabila ditanya, kenapa engkau menangis, katanya aku menangis. Aku menangis bukan kerana dosa-dosa yang aku lakukan, tetapi aku menangis kerana aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perkara-perkara yang aku remehkan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut sangatlah berat. Saya ulang balik, katanya aku menangis kerana aku takut jikalau perkara-perkara yang aku remehkan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut merupakan perkara yang berat, perkara yang Allah sangat tuntut. Contohnya ialah ibadah korban. Ramai orang tidak ambil peduli tentang ibadah korban. Ramai orang tidak ambil bahagian pun ibadah korban. Sedangkan ianya di kalangan orang-orang yang mampu, duit banyak, dalam bank ada beribu-ribu, berpuluh ribu dalam bank kadang-kadang. Rumah besar, kereta besar, banyak kelengkapan yang dilakukan, tetapi tidak ambil bahagian dalam ibadah korban. Ibadah korban inilah satu perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala beratkan. Allah sangat beratkan ibadah korban. Tetapi ramai di kalangan kita ini meremehkan ibadah ini. Ramai di kalangan kita ini meremehkan ibadah ini. Kita takut perkara yang kita remehkan ini sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah korban ini merupakan sunat muakkad. Dianya merupakan sunat muakkad. Tetapi Allah bagi amaran. Allah bagi amaran kepada sesiapa yang bakhil, kepada sesiapa yang kedekut, maka mereka ini akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Kita takut sebenarnya, kita takut asbab kita tidak melakukan korban, padahal kita ini mampu, padahal kita ini banyak duit dan sebagainya, maka Allah kategorikan kita ini sebagai orang yang bakhil. Allah kategorikan kita ini sebagai orang yang kedekut, maka Allah humban kita ke dalam neraka, walaupun ianya adalah sunat muakkad. Allah bagi kita rezeki hari-hari. Setiap hari Allah bagi rezeki, tapi kita kedekut, kita bakhil untuk keluarkan sedikit rezeki yang Allah berikan untuk melakukan ibadah korban. Padahal ibadah korban ini adalah satu perkara yang sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diberatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ibnu Majah. Abu Hurairah satu lagi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah tapi diriwayatkan oleh Ibnu Majah berkaitan dengan korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun
walan yadha'i wala yaqrabuna musalana. Apa maksudnya tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi amaran kepada orang-orang yang tidak melakukan ibadah korban. Apa amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesiapa yang mempunyai kelapangan, mampu untuk berkorban. Kelapangan maksudnya mampu, ada duit untuk berkorban tetapi tidak berkorban, maka kata Rasulullah, jangan dia datang mendekati tempat solat kami ini. Rasulullah larang bagi orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah korban ini daripada mendekati, daripada datang ke masjid dan surau. Bukan perkara kecil ni. Bukan perkara kecil ibadah korban. Allah bagi amaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi amaran, sesiapa yang tidak ikut ibadah korban. Bayangkan, pada tahun ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita tahun ini dalam keadaan kita tidak melaksanakan ibadah korban. Maka Allah pun tanya kepada kita, wahai si fulan bin si fulan, kenapa engkau tidak melakukan ibadah korban? Padahal duit kau banyak, padahal kau ada berpuluh-puluh ribu dalam bank. Sedangkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, mereka ini melakukan ibadah korban. Jadi apa jawapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada jawapan. Kita tiada jawapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti jikalau kita tidak melakukan ibadah korban. Sebab itulah sekarang ini 3 minggu sudah semua masjid, semua surau saya pergi, saya akan tekankan, masuklah, ikutlah ibadah korban walaupun dianya sunat muakkad, tetapi perkara ini sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan perkara yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meremehkan apa yang Allah beratkan. Allah mau uji kita. Dengan duit kita yang banyak ini, Allah uji kita. Sanggupkah kita berkorban duit yang banyak kita ini dengan sedikit pengorbanan untuk menyembelih binatang korban? Kalau kita tak mampu untuk buat, kita risau. Kita tiada jawapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ikhtiarkan, setiap orang daripada kita ikhtiarkan untuk kita melakukan ibadah korban pada tahun ini dan seterusnya pada tahun-tahun yang akan datang. Ada juga orang salah silap. Dia kata, waktu saya kuliah dia tanya, ustaz katanya, bukan sekali ke semua hidup buat ibadah korban? Ibadah korban ini kita perlu lakukan pada setiap tahun. Yang sekali itu ialah akikah. Akikah itu sekali sahaja. Itu bukan kita, itu bapa kita yang bertanggungjawab. Tetapi ibadah korban ini kita yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pada setiap tahun. Sebab Allah bagi rezeki kita pada setiap saat, setiap masa Allah bagi rezeki kita. Tiba-tiba kita dalam umur 50 tahun mau sekali je berkorban. Tidak ada jawapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebab Allah bagi amaran, Rasulullah bagi amaran, kita tidak indahkan. Jadi ambil azam betul-betul bahawa pada tahun ini kita akan masuk ibadah korban. Ada satu soalan dari masjid lain, banyak masjid tanya, ustaz katanya, saya ini tidak mampu. Saya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau tidak mampu, saya sebut ianya lah sunat muakkad. Kalau tidak mampu, dia jatuh kepada sunat muakkad. Tetapi cuba kita tanya pada diri kita sendiri. Kita tanya pada diri kita sendiri,
Tahun ini kita bagi alasan tidak mampu. Tahun depan kita bagi alasan tidak mampu. Tahun depan lagi kita bagi alasan tidak mampu. Tahun depan lagi kita bagi alasan tidak mampu. Itu sahaja alasan yang boleh kita bagi. Kita boleh bagilah alasan itu di dunia. Tapi Allah akan tanya kita. Berapa kali kau angkat tangan? Berapa kali kau angkat tangan tadah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni miskin, ya Allah. Aku ni tiada duit, ya Allah. Tapi aku ini teringin untuk melaksanakan ibadah korban. Pernahkah kita angkat tangan? Kalau kita tak pernah angkat tangan minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagi rezeki supaya kita melaksanakan ibadah korban, tak lepas kita. Kita tak lepas, tiada alasan untuk kita mengatakan bahawa kita ini tidak mampu. Yang pertama. Yang kedua, adakah kita ini berazam sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah korban? Tanam azam. Aku berazam. Sebab tu saya suka dengan tabligh. Tabligh ni dia penuh dengan azam. Azam keluar 2 hari, azam keluar 3 hari. Tak keluar tak apa, tak berdosa. Berazam pun sudah pahala. Kita bagi alasan tidak ada duit, tidak ada, miskin dan sebagainya, tidak mampu dan sebagainya. Pernahkah kita berazam untuk kita berkorban? Tak pernah, tak lepas. Masih tak lepas. Masih tidak ada jawapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bangun tadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku mau berkorban, ya Allah. Aku betul-betul mau berkorban, ya Allah. Insya-Allah Allah akan bagi rezeki dari celah mana pun. Dari celah mana pun Allah akan bagi rezeki untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah. Jadi ada azam betul-betul, berdoa dengan Allah betul-betul bahawa kita ini ingin melakukan ibadah korban. Sebab kita takut dengan amaran Allah. Walaupun sunat muakkad, ini satu ibadah yang Allah sangat pentingkan. Allah sangat beratkan. Allah mahu uji dia punya hamba setakat mana dia boleh berkorban. Seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas pada malam ini saya nak cerita sedikit berkaitan dengan sejarah ibadah korban, supaya kita mungkin sudah tahu ibadah korban ini dilakukan oleh ada 4 watak penting. Yang pertama ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Ismail, yang ketiga Siti Sarah, yang keempat ialah Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga umurnya 86 tahun. Umurnya 86 tahun Nabi Ibrahim tidak dikurniakan anak. Tidak ada anak. Setiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan anak, tapi Allah tak kurniakan anak kepadanya. Begitu juga dengan Siti Sarah. Berdoa supaya mereka ini diberikan zuriat, tapi Allah tak bagi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada setiap tahun dia akan sembelih korban. Sebab syariat korban ini sudah mula sejak Nabi Adam lagi, anak-anak Nabi Adam lagi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia akan sembelih binatang korban 1000 ekor setahun, bukan sikit. 1000 ekor pada setiap tahun akan Nabi Ibrahim, sebab dia ni orang kaya, anak golongan bangsawan. Sama ada unta, lembu, kibas ataupun biri-biri, kambing yang disembelih. Dan pada akhir sekali, habis sudah dia sembelih 1000 ekor, maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku ini diberikan zuriat lelaki, maka aku akan sembelih dia, aku akan korbankan, aku akan sembahkan kepadamu, ya Allah. Ini setiap tahun Nabi Ibrahim buat benda ni. Lepas saja dia korban, dia kata, ya Allah, seandainya aku diberi zuriat lelaki, maka aku akan korbankan dia, aku akan sembelih untuk disembahkan kepadamu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu hukum korban ini ada 4. Jadi sedang satu-satu. Yang pertama sunat muakkad, makruh, kemudian sunat kifayah, kemudian ada dua tempat menjadi wajib. Saya mau cerita sejarah dulu, nanti saya cerita yang lain itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam begitulah dia punya niat, dia punya nazar setiap tahun, sehinggalah Siti Sarah membenarkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar.
Siti Hajar ini ialah jariyah kepada Firaun. Panjang cerita Siti Sarah, bagaimana dia dapat jariyah ini. Cukup seronok cerita Siti Sarah ni. Orang paling cantik di Mesir pada ketika itu, yang digila-gilakan oleh Firaun. Nanti kita cerita kemudian. Kemudian Siti Sarah membenarkan Ibrahim mengawini Siti Hajar, jariyah, seorang hamba Firaun yang diserahkan kepada Siti Sarah. Dan selepas berkahwin tak lama kemudian Siti Hajar mengandung. Siti Hajar mengandung, kemudian Siti Hajar melahirkan anak, dan selepas Siti Hajar melahirkan anak, Siti Sarah pada ketika awalnya membenarkan perkahwinan ini mula cemburu. Dia cemburu dengan Siti Hajar, cemburu dengan Ibrahim. Itu sifat biasa. Kita tak boleh salahkan Siti Hajar. Ini biasa. Ini sifat biasa bagi seorang perempuan. Walaupun awalnya dia reda, tetapi akhirnya dia cemburu. Dan Allah memahami Siti Sarah. Allah Akbar, hebat. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail bergerak. Naik unta, bergerak. Tiga-tiga orang ni bergerak. Allah tak sebut mau sampai ke mana. Suruh gerak saja. Maka bergeraklah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Bergerak daripada Palestin sampai ke Mekah Mukarramah pada ketika itu. Yang mana Mekah pada ketika itu adalah padang tandus. Tidak ada pokok, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, yang ada binatang buas. Bila sampai di Mekah, maka Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan juga menurunkan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Sebaik saja Siti Hajar dan Nabi Ismail turun, maka Nabi Ibrahim terus bergerak dengan untanya, tanpa memandang anaknya, tanpa memandang istrinya. Bingung Siti Sarah. Siti Sarah bingung. Tapi Siti Sarah ini berbulan-bulan naik unta dengan Nabi Ibrahim, membawa anak yang masih baby lagi daripada Palestin pergi ke Mekah dalam panas yang terik, tapi tak pernah tanya satu patah pun kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ya suamiku, mana kita mau pergi? Tak tanya. Hebatnya Siti Hajar, tak pernah tanya pun. Isteri kita lambat sikit, telefon tu lah. Kalau kita lah, isteri kita lambat sikit, telefon mana ni? Sebab tu kalau kita ni patang undur kecuali bini call kan. Tapi Siti Hajar berbulan naik unta, tak pernah tanya Ibrahim ke mana ni Ibrahim, tak tanya. Ibrahim pun tak beritahu. Dan sehinggalah sampai ke Mekah diturunkan, maka bergerak Nabi Ibrahim, tak toleh kepada anaknya, tidak toleh kepada isterinya. Maka Nabi Siti Hajar kejar unta, pegang kaki Nabi Ibrahim. Kata Hajar, ya Ibrahim, apa yang kau lakukan ini? Kau turunkan kami di tempat yang tandus, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa yang kau lakukan? Nabi Ibrahim tak jawab apa pun. Siti Hajar tarik lagi kaki, tanya lagi, ya Ibrahim, apa yang kau lakukan ini? Kau tahu tempat ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, semuanya tidak ada. Kemungkinan kami kering di sini, kering kontang di sini. Nabi Ibrahim tak bercakap apa pun. Kali ketiga tanya lagi, tak bercakap juga. Sehinggalah kali yang keempat Siti Hajar tanya. Kata Siti Hajar, ya Nabiullah Ibrahim, adakah yang kamu lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim, ya. Sepatah saja Nabi Ibrahim sebut ya. Sepatah saja Nabi Ibrahim sebut ya, maka Nabi Ibrahim pun jalan. Maka Siti Hajar lepaskan kaki Nabi Ibrahim. Kata Siti Hajar, jikalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan kami. Kena pegang benda ni. Kalau ini perintah Allah, kata Siti Hajar, maka pasti Allah tidak akan sia-siakan kita. Kita pegang ini. Kadang-kadang kita tak peduli pun. Bukan di sinilah, tempat lain. Tempat lain. Kita takut dengan benda lain selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar pegang sungguh-sungguh. Kalau inilah perintah Allah, maka sudah pasti Allah tidak akan sia-siakan. Nabi Ibrahim jalan balik bukit, dia berdoa surah Ibrahim yang panjang. Berdoa supaya anaknya selamat, supaya kota Mekah yang ditinggalkan itu menjadi kota yang makmur, banyak buah-buahan dan sebagainya. Asbab daripada doa tersebut, lihatlah kota Mekah pada hari ini.
Dan dipendekkan cerita, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tak tengok pun anak dia 13 tahun mengikut sirah. 13 tahun Nabi Ibrahim tak datang jenguk anaknya. Tetapi kadang-kadang jenguk, maksudnya jenguk secara fizikal, secara bertemu, tidak. Tapi Nabi Ibrahim pernah beberapa kali dalam sirah datang menjenguk Siti Hajar dan juga anaknya Ismail melalui borok. Melalui burung binatang tunggangan. Borok ini ditunggang oleh 3 nabi. Borok ini yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim waktu melawat anaknya dan juga istrinya, ditunggang oleh 3 nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga borok ini ditunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi Ismail ini 13 tahun umurnya. Saya ringkaskan cerita, panjang cerita. Maka sewaktu umurnya 13 tahun, ada juga sirah sebut 7 tahun. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah untuk menjenguk anak dan istrinya. Maka Nabi Ibrahim datang menjenguk anak dan istrinya, dan tidak lama pada ketika itu, pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, maka Allah mendatangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, dalam mimpi tersebut Allah menyebut, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Terkejut Nabi Ibrahim. 13 tahun dia lupa nazarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dia lupa nazarnya bahawa dia akan sembelih anak lelakinya jikalau dia dianggurahkan anak lelaki. Dia lupa. Malam pertama 8 Zulhijjah Allah bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian 9 Zulhijjah mimpi yang sama datang, dan mimpi 9 Zulhijjah ini disebut sebagai mimpi Arafah. Sebab pada ketika itu, pada ketika 9 Zulhijjah ni semua orang akan berhimpun di Arafah. Orang-orang yang menunaikan ibadat haji akan berhimpun di Arafah. Sebab itu dinamakan sebagai mimpi Arafah. Dan 10 Zulhijjah datang lagi mimpi yang sama, dan pada ketika itu yakinlah Nabi Ibrahim bahawa dia adalah mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia jumpa dengan Siti Hajar, menyatakan mimpinya. Apa kata Siti Hajar? Teruskan wahai suamiku. Kalau ianya datang daripada Allah, teruskan. Allah tidak akan mempersia-siakan apa yang diperintahkan olehnya. Allah, hebat. Hebat Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim jumpa Nabi Ibrahim jumpa Nabi Ismail. Perjumpaan itu ada dicerita dalam surah As-Saffah ayat 102. Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail bahawa aku ini, diberitahu bahawa aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail kata, tunaikan perintahku. Tunaikan perintah itu wahai ayahanda, dan sesungguhnya ayahanda akan mendapati aku ini di kalangan orang-orang yang sabar. Hebat sungguh. Datang bapa 13 tahun tak jumpa, datang-datang jumpa mau sembelih. Datang-datang jumpa bagi tahu mau sembelih anak dia. Bayangkan, Nabi Ibrahim hari-hari minta dengan Allah supaya diberikan zuriat. Allah bagi zuriat. Allah suruh tinggalkan, Allah suruh pergi hantar tempat jauh-jauh. Allah tak suruh datang tengok, Allah suruh datang sembelih. Tapi semuanya dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan cukup teratur, dengan semuanya tidak ada bantahan, tidak ada argue kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan pertama dengan Nabi Ismail, bila diperintahkan untuk sembelih, kata Nabi Ismail, bapakku katanya balik nanti ke rumah sembelih pemarang yang digunakan untuk sembelih itu tajamkan betul-betul. Asah dia tajam-tajam. Nanti besok bila aku disembelih, nanti sekali saja tarik maka leherku terputus, kata Nabi Ismail. Pesan lagi kepada bapaknya supaya tajamkan pemarang tersebut, tajamkan pisau tersebut. Pada hari penyembelihan tersebut, saya ringkaskan, panjang cerita saya ringkaskan juga. Kemudian pada hari penyembelihan tersebut, maka Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di batu. Dia meletakkan di atas batu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kata Nabi Ismail, ya ayahku, kata ayahanda katanya, kemarin mungkin aku setuju untuk aku disembelih.
Tapi hari ini kemungkinan apabila pisau kena pada leherku, aku rasa sakit, aku akan melawan, aku akan meronta. Ini menyusahkan kau untuk sembelih aku. Kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, ikat kakiku, ikat tanganku supaya engkau senang sembelih aku. Maka Nabi Ibrahim pun ikat tangan Nabi Ismail, ikat kaki Nabi Ismail. Kemudian selepas mau sembelih, kata Nabi Ismail, ya ayahanda, aku risau katanya. Ayahanda, aku risau jikalau engkau melihat mataku, kata Nabi Ismail. Jikalau engkau melihat mataku pada ketika kau mau sembelihkan aku, maka pada ketika itu kau tidak sampai hati, maka ibadah ini tak dapat dijalankan. Jadi tutup mataku, kata Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim tu ambil kain tutup mata Nabi Ismail. Tapi jangan tutup mata waktu potong kerbau. Itu cerita Nabi Ismail, nanti tutup mata kerbau pula. Tidak. Tajamkan betul, ikat kaki itu betul, tapi jangan tutup mata. Ini untuk Nabi Ismail saja. Okey, dan seterusnya pesan Nabi Ismail lagi. Kata Nabi Ismail, ayahanda sewaktu mau potong nanti miringkan aku sedikit. Miringkan aku sedikit supaya leher aku ni ke depan, dan pada ketika kau sembelih aku, darah tidak kena pada engkau dan juga darah tidak banyak kena pada bajuku. Ini Nabi Ismail ajar. Ini yang kita buat pada hari ini. Kita buat hari ini, kita miringkan sedikit, bahkan duduk melentang melayah begitu, kita miringkan sikit supaya senang tarik, darah dia menyembur ke depan. Ini Nabi Ismail yang ajar. Kemudian kata Nabi Ismail, ayahanda katanya, aku selepas aku disembelih katanya. Selepas aku disembelih, maka ambil bajuku, lipat betul-betul dan bagi bajuku ini, sampaikan bajuku ini kepada ibuku Siti Hajar. Aku risau katanya, jikalau bajuku banyak darah, maka aku risau ibuku sedih. Allahu Akbar, hebat sungguh. Aku risau ibuku sedih apabila aku melihat banyak darah pada bajuku. Jadi pastikan sewaktu kau menyembelih aku, darah tidak kena ataupun tidak banyak mengenai bajuku, kata Nabi Ismail. Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim pun tekan sembelih. Kali pertama disembelih, ditarik, tak lut. Tidak lut, pisau sudah tajam, semua sudah tidak lut. Nabi Ibrahim sebut lagi, ya ayahanda katanya. Sebab dia tahu Nabi Ibrahim pada ketika itu umurnya 100 lebih tahun. Kurang sudah tenaga. Katanya, ya ayahku, kau tekan kuat sikit. Waktu kau sembelih itu kau tarik kuat sikit supaya sekali tarik putus leherku, kata Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun buat. Kali kedua tarik tak putus, kali ketiga tarik tak putus juga. Lepas itu Allah gantikan, Allah perintahkan malaikat Jibril supaya tukar Nabi Ismail dengan kibas yang besar. Hebat peristiwa pengorbanan ini, Masya Allah. Peristiwa berkorban ini, penyembelihan korban ini hebat, cukup hebat. Tiba-tiba kita tak mahu masuk korban. Minta maaf, saya cakap betul-betul. Saya mau cuba bagi tahu apa yang saya belajar. Tak boleh kita tak masuk korban walaupun sunat muakkad. Cuba sesungguh-sungguhnya untuk kita ikut berkorban. Carilah duit, ikhtiarlah macam mana pun untuk kita berkorban, sebab ibadah inilah ibadah yang Allah beratkan, yang kita remehkan pada hari ini. Masya-Allah, kita remehkan. Berapa banyak orang yang ikut korban. Benda ini, ibadah ini Allah beratkan tetapi kita remehkan, maka tidak ada jawapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak ada jawapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sunat kifayah. Okey. Korban adalah sunat kifayah. Sebab saya nak cerita ini, ada di kalangan masyarakat kita ada buat sedikit kesilapan, tidak silap banyaklah. Sebab korban ini adalah sunat kifayah. Apa maksud sunat kifayah? Maksudnya ialah memadai. Memadai jikalau salah seorang ahli keluarga
ikut korban. Contohnya, suaminya ikut berkorban, isterinya tak perlu lagi. Suami sudah ikut korban, isteri tak perlu lagi, anak-anak yang belum berkahwin tak perlu lagi ikut korban sebab dia adalah sunat kifayah. Memadai seorang ahli keluarga kecil ikut berkorban, orang lain tak perlu. Kalau mau ikut juga, ikutlah. Kalau mau ikut juga, ikut, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya, baiknya satu orang saja sebab dia adalah sunat kifayah. Macam fardu kifayah. Fardu kifayah kita menyelaraskan jenazah. Kita menyelaraskan jenazah. Hari Jumaat lepas saya menyelaraskan jenazah. Tak ada orang mau buat, saya buatlah. Orang yang diamanahkan nak mau buat, jadi saya buat. Orang tu mati sendiri saja di rumahnya. Tak, saya buat dengan grup-grup kampung Langkawi. Tanggungjawab kita. Jadi dia fardu kifayah, maksudnya kalau sudah dilakukan oleh satu kumpulan, kumpulan lain tak perlu lagi tidak perlu lagi menyelaraskan jenazah tersebut sebab dia adalah fardu kifayah. Jadi sunat kifayah begitu juga. Kalau salah seorang ahli keluarga sudah melakukan ibadah korban, orang lain tak perlu. Suami ikut, isteri tak perlu, anak tak perlu sebab dia memadai seorang saja sebab dia adalah sunat kifayah. Kadang-kadang kita ikut, isteri kita ikut, anak kita ikut, boleh, tidak ada masalah, tapi kurang menepati hukum sunat kifayah tersebut, memadai seorang sahaja. Okey, yang seterusnya yang selalu kita buat, saya pergi banyak soalan di kalangan ahli-ahli waktu saya ceramah berkaitan dengan tidak afdal kita menamakan orang yang sudah meninggal. Contohnya bapa kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, jadi kita namakan dia dalam ibadah korban tersebut. 7 orang, katalah 7 nama ada. Ada nama Sulaiman, ada nama sebagainya. Seorang nama itu ialah bapa kita yang sudah meninggal. Tidak afdal. Tidak afdal. Ada banyak yang sebut tak boleh. Sebab apa? Sebab yang pertama, orang yang sudah meninggal, sebab setiap ibadah memerlukan niat. Orang yang sudah meninggal macam mana mau berniat? Yang pertama. Orang yang sudah meninggal tidak boleh berniat. Ada yang berhujah. Ada yang berhujah ikut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun Rasulullah akan berkorban. Dan waktu Rasulullah berkorban tu Rasulullah niatkan, ya Allah, kata Rasulullah, aku tahu bahawa nanti satu hari nanti umatku ada yang miskin, yang tidak mampu untuk berkorban, maka aku hadiahkan pahala korban ini kepada seluruh umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak menamakan si fulan bin si fulan. Rasulullah tak namakan si fulan bin si fulan dalam ibadah korban, tapi Rasulullah menyebut aku hadiahkan pahala ini kepada seluruh umatku. Jadi kita katakanlah kita mau masukkan nama bapa kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, kita masukkan nama kita. Kita masukkan nama kita dan kita niat pahalanya, ya Allah, ibadah korban ini aku niatkan pahalanya kepada ibuku, kepada bapakku, kepada anakku, kepada isteriku, kepada kaum keluargaku, semua niatkan. Kadang-kadang kita lupa ni, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa apa? Minta maaf, saya cakap saya ni. Kadang-kadang kita penting diri. Kita penting diri macam mana? Bila kita masuk berkorban, kita niatkan bapa kita, mama kita, anak kita, isteri kita, kawan-kawan pun kita tak niatkan. Sahabat-sahabat pun kita tak niatkan. Jemaah masjid pun tak niatkan. Apa kata? Aku niatkan pahala ini kepada seluruh jemaah masjid Bengawan. Dia tak buat. Sedangkan perkara itu dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, aku hadiahkan pahala ini kepada seluruh umatku. Kita tak buat. Kadang-kadang kita benda itu pun kita kedekut kadang-kadang. Kita kedekut menghadiahkan pahala tersebut kepada orang kampung kita, jariah kita dan sebagainya, kita kedekut. Allahu akbar.
Jadi pada tahun ni kalau kita sudah masuk, kita niatkan. Bukan niat ni bukan perlu di jihad kan, perlu dikuatkan. Niat saja, aku hadiahkan ya Allah, aku hadiahkan pahala korban ni ibuku, bapakku, anakku, isteriku, kemudian seluruh jemaah di kampung, seluruh penduduk Bengawan, seluruh Papar, seluruh Sabah, seluruh Malaysia, seluruh muslimin dan muslimat aku hadiahkan. Maka semua orang akan dapat hadiah pahala tersebut. Sebab ibadah korban ni cukup special. Satu ekor satu bahagian kita ambil, kita hadiahkan kepada seluruh manusia berbilion-bilion, dan semua orang akan dapat pahala yang sama. Ini ibadah korban, cukup special. Jadi tahun ini kita buat. Jangan kita niatkan, jangan namakan bapa yang sudah meninggal, jangan namakan mama yang sudah meninggal, dan jangan namakan anak kecil. Kadang-kadang kita namakan anak kecil. Anak baru 7 bulan, kita namakan korban atas nama dia. Macam mana dia mau berniat? Dia tidak tahu niat. Macam mana dia mau hadiahkan pahala kepada orang lain? Dia tidak tahu. Ibadat korban sah, tetapi banyak kerugian di sana. Masukkan nama kita ataupun masuk nama isteri, bagi tahu, niatkan kepada semua orang, niatkan pada ibu bapa, ahli keluarga dan sebagainya, niatkan kepada mereka supaya pahala tersebut sampai semua kepada ahli jemaah dan sebagainya. Jadi tahun ni buat, kita niatkan kepada, mungkin ada ahli-ahli kita yang tak mampu untuk korban, betul-betul tak mampu. Jadi sekurang-kurangnya dia sudah mendapat pahala berkorban daripada kita. Okey, yang seterusnya, jaga betul-betul. Ini berlaku di mana-mana. Jaga betul-betul. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia bertukar menjadi haram. Tiba-tiba ibadah tersebut bertukar menjadi haram. Macam mana dia boleh bertukar menjadi haram? Contohnya saya tukang sembelih. Saya sembelih 5 ekor pagi tu, saya sembelih. Contohlah. Saya pun sebut. Sana saya mau kepala. Yang B tu saya mau daging manis 3 kilo. Yang sebelah ini saya mau sedikitlah, saya mau 4 kilo dari paha. Ini biasa berlaku dalam masyarakat kita. Orang tukang sembelih awal-awal lagi booking daging manis lah, booking kepala lah, booking gearbox lah, macam-macam booking. Pembiniankan makan sup gearbox. Jangan lupa bahagian tu gearbox. Daripada ketika itu hukumnya adalah haram. Haram. Sebab apa haram? Sebab ibadah korban ini hanya untuk 3 bahagian saja. Yang pertama ialah orang yang ikut korban, yang kedua ialah jiran tetangga dan juga kaum keluarga orang yang ikut berkorban, yang keempat fakir dan miskin. Dah ada satu kitab pun dah ada tulis untuk tukang sembelih. Dah ada. Satu kitab pun dah ada tulis untuk orang yang ikut melapah dan sebagainya. Tulis ada bahagian mereka pada daging tersebut. Tidak ada. Jadi hati-hati. Hati-hati. Sebab banyak berlaku. Tengah sembelih sudah masuk dalam bakul. Tengah sembelih pula. Tengah potong-potong daging manis sudah. Separuh hilang daging manis. Rupa-rupanya sudah masuk dalam bakul orang-orang yang bekerja. Jaga betul-betul benda ini. Sebab benda ini Allah sangat beratkan. Ibadah korban ini Allah sangat beratkan. Jadi jaga-jaga orang yang mengendalikan ibadah korban, sama ada orang tukang kerja potong, melapah dan sebagainya, jangan ambil apa-apa bahagian daripada daging. Jangan ambil apa-apa bahagian daripada daging, kecuali ada kecualinya, kecuali selepas disuruh oleh pengurus ataupun dibenarkan oleh orang yang ikut berkorban. Kadang-kadang orang ikut berkorban, dia bahagi, bahagian dia dibahagi. Ini bagi-bagi bersama dengan orang yang bekerja. Dia kata, waktu itu boleh ambillah. Kadang-kadang orang tidak mau tulang tinggal dan sebagainya, tidak mau kerja melapah kepala dan sebagainya. Waktu itu boleh ambil, tetapi jangan ambil sebelum dibenarkan. Orang yang kerja jangan ambil sebelum dibenarkan, sebab hukumnya haram. Allah sangat memberatkan benda ini. Jaga-jaga. Allah sangat memberatkan benda ini. Haram di sini Allah sangat beratkan.
tak boleh ambil. Tak boleh ambil sebab nanti kita ambil, kita bagi makan anak kita, isteri kita. Allahu akbar. Bagi makan benda haram. Asalnya bagus, asalnya baik, akhirnya bertukar menjadi haram. Dan satu lagi ingat, ini pun berlaku dalam masyarakat kita. Contoh dia bernazar, pembinian bunting katanya, aku mau sembelih ekor kambing. Maka pembinian pun bunting. Pembinian pun bunting, maka dia pun sembelih seekor kambing. Sudah disembelih seekor kambing, dia sedia sudah semua dengan rempah-rempahnya, gulayannya dan sebagainya. Dimasak-masak di rumahnya. Padahal daging korban untuk orang yang bernazar haram dimakan oleh dia dan ahli keluarganya. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita sembelih, kita nazar, tapi kita yang ambil, kita yang kendalikan, kita yang bagi makan, kita yang buat kenduri dan sebagainya. Padahal daging itu haram dimakan oleh orang yang bernazar. Ini antara perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat, yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Sama juga tadi nazar hukumnya wajib, ini nazar yang kedua. Tadi nazar yang pertama. Nazar yang kedua contohnya begini. Contohnya dia tengok kambingnya buting. Kambingnya mengandung. Dia katanya, kalaulah kambingku ini melahirkan anak 5 ekong, sekong aku sembelihnya. Itu nazar. Sekong aku sembelih kambing ni. Jadi betul-betul 5 ekong. Jadi dia pun lepas umur cukup, dia pun sembelih kambing tersebut. Relax saja makan. Bagi anak makan, bagi isteri makan, bagi keluarga makan, bagi panggil kenduri lagi. Padahal daging tersebut haram dimakan oleh dia kerana persembelihan itu adalah sembelihan nazar. Jadi ingat, sembelihan nazar tak boleh dimakan oleh orang yang bernazar dan juga ahli keluarganya. Ini antara beberapa perkara yang kita selalu buat dalam masyarakat, yang kita buat kerana kita mungkin tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak mau belajar. Jadi saya buka kalau ada soalan lah, kalau ada. Dah ada. Bismillah. Okay, kalau tidak ada, sekali lagi kita sangat berharap jadi setiap anggota keluarga, setiap kita ini ketua keluarga, ikutlah berkorban. Carilah duit, ikutlah berkorban, sebab ibadah korban ini walaupun sunat muakkad, pertama dialah ibadah yang sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga ialah ada amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah larang orang-orang yang tidak melakukan ibadah korban sedangkan dia mampu, larang daripada datang ke masjid, larang daripada datang ke surau. Hadis sahih daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih. Jaga. Jadi saya rasa kalau tidak ada apa-apa, sini saja pada malam ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau mungkin ada terkasar dan sebagainya ataupun yang kurang menyenangkan. Saya cuma menyampaikan supaya kita semua sedar bahawa ibadah korban ini lah bukan satu ibadah yang main-main, bukan satu ibadah yang selalu diremehkan, sebab ibadah ini sangat diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fadilatnya cukup besar. Saya tidak mau cerita fadilat, semua banyak sudah ustaz-ustaz cerita pasal fadilat. Saya mau cerita kepentingan kita mengikuti ibadah korban. Jadi sekian dulu pada kali ini. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang lemah itu kurang itu atas kelemahan saya lah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dan kalau ada yang terkasar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah, dosa seluruh yang berada di hadapan ini ya Allah, dan juga yang berada di luar sana ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang sedang kami lakukan, dosa-dosa yang akan kami lakukan ya Allah. Sesungguhnya kami mengharap kepadamu ya Allah agar mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pemudahkan ibu bapa kami ya Allah, seandainya masih ada ya Allah, sihatlah tubuh badannya ya Allah, supaya dia dapat mengerjakan ibadah solat kepadamu ya Allah. Ya Allah, seandainya ibu bapa kami sudah pergi ya Allah, ya Allah, pemudahkan mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, jangan seksa mereka ya Allah, jangan seksa ibu bapa kami di alam barzah ya Allah. Mereka sudah cukup terseksa sewaktu melahirkan kami ya Allah, tumpah darahnya sewaktu melahirkan kami ya Allah. Mereka cukup terseksa sewaktu membesarkan kami, membanting tulang untuk melahirkan kami ya Allah. Pemudahkan mereka ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah, jadikanlah kubur mereka seluas mata memandang ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur hanya tempat untuk menunggu hari akhirat ya Allah. Ya Allah, masukkan ibu bapa kami dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan mereka daripada neraka-Mu ya Allah, jauhkan mereka daripada neraka-Mu ya Allah. Juga begitu kami ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami pada hari Jumaat, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Jauhkan kami pada neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami pada neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami pada neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki seluruh penduduk kampung Bengawan ini ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki mereka semua ya Allah, supaya mereka dapat menunaikan ibadah korban kepadamu ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah, dan juga rezeki kami semua ya Allah, supaya kami dapat melaksanakan ibadah korban kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika kami gagal melaksanakan ibadah korban ini ya Allah, maafkan kami ya Allah atas kelalaian kami ini ya Allah. Maka kami berazam ya Allah, pada tahun-tahun akan datang kami akan melaksanakan ibadah ini ya Allah, kami akan melaksanakan ibadah ini ya Allah. Ya Allah, pemudahkan kami ya Allah, pemudahkan kami ya Allah, perkenankan doa hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.